kan. Kadang-kadang balik, kadang-kadang bila dah selalu jamak, kadang-kadang macam belum semayang lagi, tadi dah jamak, baru ingat balik. Jamak takhir, jamak takdim, kan. Satu lagi jamak takyah. Jangan buat yang jamak takyah. Perangai betul orang ni, kan. Tapi boleh tak kalau saya buat, saya walaupun ni tapi saya nak semain penuh sebab rasa tak puas lah. Kan ada orang cakap itu, kan. Boleh, tetapi adabnya bila Allah dah bagi satu rosah pemberian hadiah kat kita, memudahkan kita, kalau kita tak ambil macam kita sombong dengan Allah. Yang buatlah. Itu yang saya kata, saya bawa ada pakcik kau darwah abah saya tu pergi, dia tak biasa semain jamak, tak pernah jalan jauh. Dia tanya, oh macam ni ya, pakcik tak pernah buat ni, jamak zuhur dengan asar, buat pada waktu asar masa tu. Jadi saya kata, cik zuhur tadi pun nak kira solat lah. Oh macam tu. Buatlah maghrib. Maghrib ni potong tinggal berapa? Tak, maghrib penuh. Saya kata maghrib 3, lepas tu kita buat isyak 2. Esok pagi nak macam subuh, dia tanya saya, subuh ni nak combine dengan mana? Tak ada, subuh dia sendiri je. Tak, sebab soalan tu memang orang tanya kalau orang tak biasa buat. Nampak tak? Kan? Jadi kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat, kan, pada pagi ini dapat kita menyambung kembali kuliah kita bersama-sama kitab Mekah Syafatul Qulub, penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali. Tajuk kita akan sambung bab 27, taat dan meninggalkan larangan. Kalau ingat sebelum ni kita pernah berbincang topik sebelum ni, dulu awal-awal dulu tentang sabar. Ada 3 tingkatan sabar, kalau ingat, kan. Yang pertama, sabar meninggalkan larangan Allah, mendapat 300 tingkatan darjat pahala. Yang mana satu darjat ke satu darjat tu jaraknya antara langit dan bumi, kan. Tu taat, sabar untuk taat pada perintah Allah, makna bukan senang. Yang kedua, mendapat 600 tingkatan darjat pahala, lagi besar, iaitu bersabar dalam meninggalkan larangan Allah. Bukan senang, kan, nak meninggalkan larangan Allah. Dah terbiasa, sadap, kan. Ada orang dah biasa mencuri, kan. Mencuri, payah nak tinggal tabiat tu. Nampak benda pam, tak capai tangan dia. Dia ada satu penyakit tu, tapi ada satu dia memang sakit. Apa nama? Kleptomaniak tu. Dia memang nak ambil barangnya. Dia nak ambil barang dia, kalau tak tahu kenapa benda tu tak mahal pun, ambil nak bawa balik, masuk dalam poket, bawa balik. Atau dia penyakit, memang ada sakit tu. Ada satu lagi penyakit, tak boleh nampak barang, kalau nak beli je ada. Tu ada juga, ada. Tak, betul tak, dia sakit psikologi, apa nama dia, tapi dia beli juga walaupun benda tu dah ada dekat rumah dia. Ada tu, ada sakit, saya ingat apa nama dia. Elok apa, pawal payung sampai sebuntil payung yang sama dia beli. Beg tu dia dah beli, dia beli lagi. Dia memang ada penyakit sampai rumah tu penuh lah. Macam tu. Jadi sabar meninggalkan Allah. Dah biasa pula, dah biasa mengumpat. Contohlah, kan, semalam saya ceramah di Masjid Putra Haid di Shah Alam. Tajuk dia, kontenlah sangat. Kontenlah sangat antara aib peribadi dan maruah. Tajuk tu. Sebab terlalu ramai orang hari ni berlumba-lumba berkongsi semua perkara dalam media sosial. Bergaduh laki bini, bergaduh, kat rumah bergaduh, tapi postingnya bahagia je. Dia nak tunjuk kat orang dia bahagia, tunjuk ni dia paling bertuah lah dalam dunia ni. Tapi hakikatnya dia sebenarnya rumah tangga dia tengah bermasalah. Banyak macam tu, ada lah masalah itu.
kan? Dan yang ketiga paling tinggi sabar dia mendapat 700 tingkatan darjat pahala bersabar dengan ujian dan dugaan, kan? Sabar je dengan ujian dan dugaan. Ya. Balik-balik contohlah kan, dia pergi nak cucuk duit, duit dah habis. Nak cucuk duit naik motor, cucuk-cucuk kad kena telan, sedih betul. Keluar pula tengok motor kan, start dah tak boleh start, minyak dah habis. Tolak sampai kat restoran mamak tu, ingat nak carilah kalau ada kawan-kawan dalam restoran tu. Tupang motor, tumbang pula, tupang patah. Allahu Akbar. Bertimpa-timpa betul. Contohlah kan. Sabar dengan ujian dan dugaan. Sebab apa? Percayalah, ada sebab ulama-ulama terdahulu sebut sabar itu indah, dia kata. Oh, payah nak cakap sabar tu indah kan. Orang kita tengah sedih, orang datang, kau sabarlah. Rasa macam nak nampak orang ni. Kau tak tahu apa kau rasa. Senang lah. Kau cakap senang lah. Sabarlah. Dah suami kamu macam tu. Contoh. Sabarlah. Sabar memang sabar kata. Tapi cakap pun tak sabar. Betul tak? Tu ada orang tanya saya gitu. Dia kata macam mana nak sabar untuk marah anak yang tak sabar. Macam mana tu? Dia tak sabar, bila marah anak je pun yang tak sabar. Saya kata sabarlah dengan anak tu. Sebab apa? Anak tu tak lama je duduk dengan maknya, tak lama sok dah besar, tiba dah keluar rumah, rindu nanti anak. Betul ya. Tu ada satu soalan seorang anak tanya dalam program Family Day. Ustaz, macam mana kalau mak yang banyak cerita ni, tu tak betul, banyak songel lah, ini tak betul, buat ni salah, buat tu salah, ya kan tu. Tak boleh ke Ustaz nasihatkan sikit mak kita orang ni? Dekat tu saya cakap, saya tak payah nasihatkan mak tu, korang ni aku nasihatkan. Saya kata mak ni memang macam tu kan. Dan dia cakap ni jangan macam ni, jangan macam tu. Adalah sebab orang tua cakap. Cuba tak dengar, mulalah jadi macam-macam. Kan mak dah cakap dulu, kan ayat dia keluar. Iya. Orang tua lebih dulu makan, tu darah tinggi semua kan. Garam telan kan. Itulah kan. Tak adalah. Tu sebabnya saya kata sabar. Sebab saya kata apa dengan anak-anak, saya kata kat dia orang, kalau besok bila mak ayah dah tak ada, kita akan tahu hidup berbeza macam mana. Hargailah. Bila dia bising-bising tu, anggaplah sebagai satu hiburan. Mak saya bising-bising, masak dia telur dadah, bising-bising, dia ambil losong tu, letak lada, bawang, garam kasar, tumbuk sampai lumat, masak sardin. Ya. Bayangkan tu, dalam marah-marah, bising-bising masak. Iya. Dapat pula baru-baru ni, baru 2 hari lepas, mak saya masak patin goreng garing dengan ikan lais. Yang lais kecil-kecil tu, goreng-goreng. Ya Allah, sedapnya. Dapat dari mana? Sungai Pahang. Saya balik ceramah gitu kat sana. Saja cerita. Kan ada dalam cari mana nak cari. Sabar dengan ujian dan dugaan. Jadi dalam tajuk ni, taat dan meninggalkan larangan, makna dua-dua sabar tu tadi kena ada kan. Erti taat adalah menjalankan segala kewajipan telah ditentukan oleh Allah SWT, serta meninggalkan semua larangannya dan tegak di atas batas-batasnya. Mana ada batas-batas dia. Boleh buat ni, boleh, tapi setakat ini je. Boleh tak buat ni, boleh, tapi setakat itu je. Boleh tak makan, boleh makan, tapi setakat itu je lah. Janganlah kita lebih-lebih pula. Orang ajak makan kat rumah dia, kita pergilah makan rumah dia, makan. Tapi adalah batas dia. Tak adalah sampai kita pergi ke dapur sendiri cari lauk buah tudung saji tu semua. Yang sekadar yang dia hidangkan, kalau nak cakaplah dengan dia. Macam saya lah pergi ceramah dekat Kuala Lipis itu, sedap betul daun patin gulai lemak dia buat. Saya dengan tak malunya tertanya, ada lagi tak? Saya tanya macam tu lah. Itu je batas dia. Walaupun ada lagi kat dapur kan, orang tu kata tak ada, tu je yang adanya Ustaz.
Alah, aku nampak tadi ada. Itu bukan lah, lebih pada batas dah tu. Sekadar yang dia bagi. Macam seorang mak dia hidangkan bagi anak makan. Mak nak lagi, mak nak tambah, boleh tak? Dah itu je. Tadi tengok dalam petais tu ada lagi. Nampak? Sedangkan mak ni suruh simpan dalam petais sebab ada anak seorang lagi belum sampai. Kan? Jadi mak pun cakap, tak ada tu, tinggalkan tu alung kau. Alung kau tak sampai lagi. Yelah, sikit alung. Kau dah makan dah tadi. Macam tu, batasnya tu. Ada batas-batas dia. Boleh berkawan? Boleh, ada batasnya. Kan? Lelaki perempuan ada batasnya. Jaga. Kan? Ni tak jaga, bermula kawan, lama-lama kahwin. Kan? Lepas tu mulalah viral. Lepas tu macam-macam lah cerita. Kan? Kalau dah jodoh, alhamdulillah. Itu kan? Di mana bertemu jodoh ni? Di pondok muallim, contoh. Kan? Tak kala dia membeli sambal, saya terpandang renungan mata ni. Drama betul. Hati tercarik luka. Macam tu. Berapa usia pengantin perempuan? 75 tahun. Usia pengantin lelaki 83 tahun. Orang malam tidur minyak wangi, dia minyak cakapak ni mana? Kan? Tidur malam tu kan. Tak ada kojo, cari kojo. Itulah dia. Iya. Kan? Mengandung pula. La ilaha illallah. Sadap cerita tu. Aduh, mengarut dalam surbat ni lah. Mana tahu? Rezeki. Dia rajin nak minum susu kambing, datang balik period tu. Kan? Jadi Al-Mujahid berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bahagianmu di dunia. Surah Al-Qasas ayat 77. Adalah bahagian kat dunia. Kalau kita ada kat dunia, tetap kena taat perintah Allah. Adalah batasnya. Hidup, makan, tidur, semua ada batasnya. Tu yang kawan saya masa kat UiTM dulu, dia tidur 2 hari. 2 hari tidur. Orang biasa bangun tidur tanya pukul berapa dah. Dia tanya hari apa dah. Beza. Saya sebenarnya baru dapat berita laporan tidur saya. Saya ada buat test kan, rupanya sekarang kita boleh ukur sukat waktu tidur kita, oksigen kita macam mana. Pasang mesin sini, pasang kat tidur. Berapa kali yang berdengkur yang macam apa tu. Jadi dia nak cek berapa kali nafas terhenti time tidur. Rupanya saya terhenti nafas time tidur 74 kali. Terhenti kejap. Kejap. Lepas tu bunyi. Sebenarnya ada cerita kan, saya kata dia kat safari. Singa tu dia cari binatang. Dia tangkap rusa seekor. Dia panggil geng-geng singa yang lain. Nyawa datang. Itu yang bunyi macam-macam tu. Itu. Dia kata oksigen saya 90%. 91 okey tu okey, tapi minimum dia boleh drop sampai 60%. Bahaya kata gitu. Rupanya boleh cek punya. Jadi dia kata tu sekarang ni ada yang tidur dia bawa oksigen pergi mana-mana. Tak adalah besar sangat, kecil je, besar tapak tangan je kata. Saya tanya dia, berapa harga mesin tu yang bawa pergi tidur tu supaya tidur dia selesa kan? 6,000 je langsung hilang oksigen. Macam tu. Sekarang zaman ni kan semua ada. Sebab dia tidur tu, kalau tu sebab ada orang yang tidur berdengkur teruk, sebenarnya dia sebenarnya waktu tidur pun dia bekerja sebenarnya. Tu bila dia bangun, walaupun dia dah tidur lama, dia rasa macam penat lagi. Dia punya ni bekerja dia dia memanggil lah. Tapi isteri saya cakap, abang punya tidur lagi teruk. Kenapa pula? Kadang-kadang sambil abang tidur tu abang ceramah. Parah tu kan.
Ialah hendaknya seorang hamba melakukan taat kepada Allah SWT. Itulah bahagian kita kat dunia. Hendaklah taat, kan? Tidak dijadikan jin dan manusia itu melainkan untuk illa liya'budun, untuk mengabdikan diri beribadah pada Allah. Ketahuilah bahawa dasar taat adalah mengetahui akan Allah, takut kepadanya, mengharap keredaannya, serta selalu mendekatkan diri kepadanya. Jika seorang hamba tidak sedemikian halnya, maka tidak akan menemukan hakikat iman. Maknanya kalau dia tak ada mengetahui, dia tak kenal Allah, dia tak takut kepada Allah, tak mengharapkan keredaannya, dan tak usaha untuk dekatkan diri kepadanya, kalau tak ada semua ini, maka dia tidak akan menemukan hakikat iman. Sungguhnya belum sah ketaatan pada Allah kecuali setelah mengetahui kepadanya serta mempercayai kewujudannya sebagai pencipta yang maha tahu dan maha kuasa. Tidak ada satu yang menyamainya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Itu yang kita kena tahu sifat 20 tu, kan? Allah wujud kidam baqa, tanya kan. Saya masa interview tauliah tanya tu, ada setengah golongan dia tak nak jawab soalan tu. Tu tak dapat tauliah, dia sendiri tak nak jawab sebab dia tak percaya benda tu. Ada macam tu, kan? Arabi berkata, Arabi berkata kepada Muhammad bin Ali bin Husain radhiyallahu anhu, apakah engkau melihat Allah ketika engkau menyembahnya? Dia menjawab, aku tidak menyembah sesuatu yang tidak kulihat. Maka Arabi bertanya lagi, bagaimana engkau melihatnya? Muhammad menjawab, mata lahir tidak boleh melihatnya, akan tetapi mata hati dengan hakikat iman dapat melihatnya. Itu tidak boleh dilihat dengan panca indera, tidak boleh pula disamakan dengan manusia, akan tetapi dia dikenal dengan ayat-ayat, tanda-tanda, disifati pula dengan alamat. Itulah Allah, tidak ada Tuhan selain dia, Tuhan bumi dan langit. Dan Arabi berkata, Allah maha tahu sekiranya dia menjadikan risalahnya. Macam ni lah kita semayang, ni nama ni prinsip ihsan. Kita semayang, kita seolah-olah kita nampak Allah, dan kalaupun kita tak nampak Allah, kita yakin yang Allah nampak kita. Macam orang bekerja kat kedai makan, tokenya duduk dekat cashier. Macam mana cara dia bekerja? Dia lap meja ni, bawah meja pun lap. Dia mop tegak, tak duduk langsung. Tak kisahlah buat rajin ke macam rajin, tapi dia buat sebab bos dia ada dekat cashier. Minggu depan bosnya tak ada dekat cashier, tapi dia masih rajin sebab ada CCTV. Bukan sebab dia tu baik. Mungkinlah baik, tapi CCTV ada sebab apa? Dia tak tahulah, dia memang tak nampak bos dia, tapi dia yakin yang bos dia nampak dia dekat CCTV tu. Macam itulah kita hidup. Kena yakin Allah nampak kita. Mudah-mudahan kita tak adalah nak buat benda-benda tak elok, kan? Okey. Setengah orang arif ditanya tentang ilmu batin, dia berkata ia salah satu rahsia dari rahsia-rahsia Allah yang diberikannya dalam hati para kekasihnya, yang sama sekali tidak terjangkau oleh malaikat maupun manusia. Ini batin lah, kan? Ada ilmu-ilmu dia pegang, dia tahu. Ada satu ustaz tu, saya tak nak sebut lah, dia pegang tangan saya. Ustaz Syarhal, dia pegang tangan saya, ni ada ni, dia kata ada apa tu? Rupanya dia kata adalah benda-benda ni sebelah mak, dia kata. Macam tu lah, dia pandai, kan? Saya kata tak apalah, dia tak kacau sudah, saya kata. Biarlah, kata macam tu. Kan? Jadi dirawikan bahawa Ka'ab al-Akhbar berkata, kalau saja Bani Adam telah sampai pada tingkat keyakinan sebesar biji sawi saja tentang keagungan Allah, tentulah mereka akan berjalan di atas air dan angin. Maksudnya Allah yang menetapkan kelemahan menemukan makrifatnya dengan keimanan, sebenarnya dia telah menetapkan kelemahan mensyukurinya dengan kesyukuran. Keyakinan sebesar biji sawi ini sebab apa? Dia yakin, itu baru sikit tu, dia boleh jalan di atas air. Sebab apa? Dia yakin Allah akan bantu dia. Ya Allah, aku dah jalan di atas air ni, Allah, kau bantu aku jalan sampai sebarang. Contoh, tapi kita jalan atas air juga, tapi ikut jambatan, kan? Itu jangan cerita lah, ni berjalan betul atas air. Macam kisah Nabi Isa tu, ingat tak kisah Nabi Isa? Nabi Isa alaihissalam, ada seorang lelaki, dia nak ikut Nabi Isa. Boleh tak aku nak sama dengan kau, ikut kau musafir? Boleh, dengan satu syarat, kata Nabi Isa, kalau kau nak ikut aku, susah sama-sama, senang sama-sama.
Kalau kau setuju syarat ni boleh. Setuju tak? Ikut. Dalam perjalanan dia bawa roti 3 keping. Sampai kat satu tempat, kita berhenti dekat sini bawah pokok ni, berteduh rehat dulu. Aku nak pergi kat kampung tu sekejap, kau makanlah roti ni dulu. Ambil sekeping je sudah lah kan. Dia pun jalan. Kemudian Nabi Isa datang, yang dia ni makan sedap pula roti ni. Lepas tu dia kata, tak apalah, Isa ni makan tak banyak ni. Dia ambil lagi sekeping, tinggal sekeping. Dah habis dah fil tu, kata susah sama-sama, senang sesama. Nabi Isa pun datang, dia tengok macam mana roti ni tinggal sekeping ni, siapa makan sekeping lagi. Dia ingat Nabi Isa tak pasal, tak tahulah siapa Nabi. Kawan ni cakap, tipu pula. Tak apalah, kita teruskan perjalanan. Jalan, terus serempak dengan seekor biawak dhab, biawak padang pasir. Kesiannya biawak ni mati tengah-tengah jalan ni, kat padang pasir ni. Nabi Isa pun kata apa? Nabi Isa, kau tengok, dia pun ambil. Nabi Isa kan antara kelebihan dia boleh menghidupkan yang mati, mukjizat dia. Dia pun baca sikit, usik-usik, mengelotak-gelotak, tiba-tiba hidup balik biawak dhab ni. Hidup dia balik. Kawan sahabat dia kata, heran ke kau? Heran lah. Ini tak heran tu. Kenapa lah? Yang paling heran orang makan roti tapi tak ngaku. Dia bisa kata, kau kan makan roti tu? Tak, aku tak makan, tak ngaku lagi. Jalan, sampailah jumpa sebatang sungai. Macam mana kita nak seberang sungai? Itu cerita tadi tu. Macam mana seberang sungai ni? Ini perahu semua tak ada ni, dalam nak tu sungai ni. Tak apa, ikut aku. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Isa hentakkan tongkat dia pun jalan. Dia pun berjalan sekali, berjalan atas air sungai tu sampai seberang. Betul. Hebat betul. Kenapa? Heran ke kau? Heran lah boleh jalan atas air. Tu tak heran lagi. Yang paling heran orang makan roti tapi tak ngaku. 2 kali dah. Betul tak kau makan roti tu? Tak, aku tak makan, tak ngaku kan lagi. Jalan. Sampai jumpa dekat satu tempat, ada 3 buntil emas, 3 guni emas. Ada 3 ni. Wahai Isa, kita bagi 2. Boleh? Jangan bagi 2, kita bagi 3. Macam mana? Kau ambil 1, aku ambil 1. Satu lagi, kita bagi orang yang makan roti 1 lagi. Dia pun cakap, akulah yang makan roti tu tadi. Dia mengaku dia. Sebab nakkan emas tadi. Kemudian Nabi Isa kata apa? Aku tak nak, sebab emas ni, harta ni akan melambatkan perjalanan kita bermusafir. Tinggalkan aja lah. Tapi aku nak. Kalau kau nak, kau ambil lah. Maka Nabi Isa teruskan perjalanan bersendirian. Kalahlah orang tu tadi kata nak susah sama-sama, senang sama-sama. Tak ada sambungan dia. Nabi Isa lalu je berselisih dengan 2 orang perompak. Orang perompak naik kuda. Orang perompak tu sampai, rupanya memang dia tuju nak pergi ambil emas tu tadi. Dia kata, apa kau buat dengan harta kita orang ni? Pencuri ni, perompak ni. Tak sempat cakap, yang tadi yang nak ambil 3 tadi langsung kena tikam dengan perompak tu tadi. Belum habis ke cerita tu, ada sambungan. Perompak ni pula bincang, lapar pula lah, macam mana kita nak bawa, berat ni guni emas ni. Itulah macam ni, kau jaga emas, biar aku cari makanan dekat pekan. Dia pun pergilah cari makan. Lepas tu yang duduk dengan emas dia terfikir, ini kalau aku makan seorang emas ni, kaya aku. Tamak dia. Dia tunggu dekat balik pokok, tunggu kawan dia datang bawa kuda tu. Daripada belakang dia tikam kawan dia, jatuh pada kuda, mati kawan dia. Berterabur roti yang dia bawa pekan tadi. Dia nak tenaga, dia ambil roti tu. Dia ambil roti tu makan. Rupanya kawan tadi kat pekan teringat, banyak emas tu tadi ni, kalau aku makan seorang lagi kaya. Dia dah racun siap roti tu. Kawan tu makan, akhirnya semua mati. Bila dah semua mati, Nabi Isa sampai dekat lokasi kejadian. Nabi Isa nampak mayat kawan dia tadi, kemudian mayat 2 perompak ni. Satu soalan Nabi Isa tanya pada mereka semua, apakah kamu semua bahagia? Itu soalan dia. Kan? Best tak cerita tu? Best kan? Macam tu kan? Makan roti tapi tak ngaku. Kan? Tengah dengan ceramah, makan sambal tapi tak ngaku. Macam tu kan? Tak apa, okey je. Kan? Jadi makna kata,
Itulah kelebihan dia Nabi Isa kan. Jadi Mahmud Al-Warraq berkata, jika kesyukuran ku adalah nikmat Allah jua, wajiblah ku mengimbangi dengan syukur pula. Bagaimana dapat bersyukur kecuali dengan fadalnya, meskipun hari demi hari dan sampai habis umurnya. Jika ditimpa kesulitan, diberi pula pahala sesudahnya. Dalam keduanya terdapat nikmat, kadang dugaan menyempitkannya. Nampak? Nikmat paling menghairankan umatku nanti, kata Nabi, bila diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan ujian dia bersabar. Mudah-mudahan kita masuk golongan tu. Ini kan kita baca itu, kalau seorang tu menyatakan dia dapat nikmat, dia syukur, tapi bila mendapatkan ujian dia mengeluh, sesungguhnya pengakuan syukurnya itu adalah dusta. Ini yang elok, enak, tak elok tak nak, macam mana kan. Baru ni ada gambar kan, Samsul Debat, laporan patuh syariah, orang kena tipu ramai. Baru ni gambar Datuk Mahdi buat video, Datuk Mahdi BZ yang tu video, jom hampa tunggu apa lagi, mari kita melabur sekarang ni pelaburan ni memang ni patuh syariah, kita dah confirm. Tapi dia ambil video daripada pelaburan yang lain yang sah tu, masuk kat pelaburan yang tipu tu, dia edit. Hati-hati. Hati-hati. Sekarang ni macam-macam orang ni. Sekarang ni ada orang buka akaun dalam TikTok, ceramah Syamsul Debat. Ceramah Syamsul Debat. Lepas tu dia letak gambar anak saya, gambar keluarga saya, biar view tinggi. Sedangkan semua orang dengar saya tak share kan. Dia cari, dia korek mana, dia keluar, dia masukkan. Bila dia masukkan, view tinggi, dia jual akaun TikTok dekat orang yang nak follower tinggi. Sekarang kan, aduh hai. Sekarang macam tu orang buat. Tu belum cerita lagi, ada seorang tu dia pakai akaun tu kopi ala Kazim kan. Dia buat Ustaz Kazim punya, dia buat tiba-tiba ada soalan. Orang ni call, bila orang call dia tak jawab, sebab entah kenapa, ada hal apa. Dan dia boleh jawab mesej dekat orang tu, ada apa tadi ya, minta maaf saya tengah ceramah tadi. Dia mengaku dia Ustaz Kazim. Yang call dia siapa? PA Ustaz Kazim. Ada orang macam tu sekarang, ada macam-macam orang ni kan. Ya. Dia pakai nama, ada seorang tu pula pakai nama Samsul Debat. Betul ke Ustaz yang ni susu ni boleh ni? Betul, nanti Ustaz cek. Saya sendiri tak pernah bahasakan diri saya Ustaz, tak pernah. Semua dengan saya je kan. Ada orang macam tu. Yang terbaru sekarang ni ada lagi apa? AI. Wah, dia boleh buat muka kita tu sebiji dan kita cakap. Dia cakap Cina, cakap Jepun. Kita tengok, lancar betul. Sebenarnya dia dah edit. Betul. Kalau tiba-tiba nampak saya dengan Maya Karin bersanding, tak adalah bohong tu. Mana AI tu. Aduh. Dia boleh buat tu gambar, letak model sebelah Haji tengah duduk tengah duduk keliling otak kan. Dia boleh letak yang model yang seksi tu duduk sebelah, duduk tak pera tu, tak pangku. Hara jangan main. Sekarang fitnah, ya Allah Akbar. Sampaikan susah nak cakap benda tu tak betul lah. Macam tu sekarang. Kecanggihan teknologi, hati-hati. Sekarang ni akaun Telegram je tengok. Jom apply bantuan ni. Kan, ambil bantuan ni, isi borang ni. Isi borang habis lah akaun kita. Jangan, kawan saya kena dah 40,000 habis dah akaun. Sebab dia macam tak sedar tau. Dia kata, okay, ni macam mana ni, kenapa saya tak faham? Tak apa, tekan je link ni. Bila tekan link, keluar borang. Dia pun isi tatap masuk nombor akaun bank apa semua, sebab kita akan transfer dalam akaun. Masuk akaun bank, tak macam mana, sila sahkan nombor PIN anda, habis zap transfer, habis duit.
Betul, jangan main-main. Sekarang ni umrah haji pun macam tu. Tahulah macam mana orang boleh tipu benda macam tu ni kan, betul itu. Ya. Betul. Dia boleh gunakan untuk tu. Dia kan senangnya dia kadang orang curi duit ni dekat dalam akaun ni, dia tak ambil banyak. Contohnya kan kita ni katalah ni semua kan dalam akaun bank kita ada kan. Ambil RM1 seorang je, kita bukan perasan pun. RM1 transfer, 1,000 orang nak RM1,000. Macam tu lah. Cuba cek. Jangan tinggalkan banyak sangat, nanti tak perasan. Tinggalkan RM10, tengok kurang tak. Macam tu. Ya, sekarang orang lah terlampau nak kejar dunia ni, sanggup tipu. Tu baru cerita penunggang agama kan. Untuk umrah pun tipu orang. Nak minta doa kat Kaabah pun bayar harga apa. Doa nak sembuh gaut berapa ringgit. Bayar kan tu. Tak parah betul sekarang. Semua nak charge. Baru ni keluar. Kami Miak apa benda tak? Ada satu page dekat Sarawak. Kan? Page dekat Sarawak. Tajuk dia kalah gaji menteri. Kalah gaji menteri, lepas tu bawah tu Syamsul Debat akan datang berceramah di Sarawak, di Kuching pada berapa bulan sampai berapa bulan. Jadi siapa yang nak boleh ni. Kuliah subuh 4,000, kuliah zuhur 5,000, kuliah duha 5,000, kuliah maghrib ceramah perdana 6,000. Tonton senarai dia. Sila beri sila hubungi nombor talian berikut jika berminat. Dah orang balun. Tajuk tak tu kalah gaji menteri. Maknanya kata sedangkan saya tak pernah suruh kata mesti bayar macam ni, tak pernah. Kan? Betul, tanya cikgu Bat apa sama Pak Mualim ni, saya suka datang. Adakah bayar 5-10 ribu? Tak ada. Tak ada. Kuliah subuh saya setiap minggu yang saya apa tu RM60 bayar. Tak ada saya kata mesti. Allah jahat betul. Rupa-rupanya memang ada posting tu. Posting tu memang ada orang masuk. Siapa berminat sila kontak. Yang kosong kuliah subuh, kuliah duha, kuliah ni berapa bulan, kuliah zuhur, kuliah ni, kuliah maghrib. Yang harga tu orang tu yang tambah. Dia letak tepi. Dia tulis apa tu? Mahar 5K. Mahar 5K. Dah orang marah Syamsul Debat. Dia kata dia tak charge pun. Dia kata dia tak kira pun. Apa ni? Dah orang marah. Itu cakap tadi. Kita pula cepat marah. Dah dosa. Apa saya maafkan. Kan? Ya. Sekarang orang boleh buat. Yang baru-baru ni. Dengar tak yang pasal Syamsul Debat meninggal? Ada tak dapat berita? Saya balik pada umrah. Turun flight. Dalam pukul 1.50 lebih tu saya call rumah saya. Cakap, dia call saya, cakap, abang baru turun flight ni, baru keluar. Oh ya ke? Tak cakap pun, nak cakap lah ni. Patut bateri abang kan nak habis ni. Bateri dah nak habis. Zap, mati. Lepas tu keluar viral pula tersebar Syamsul Debat meninggal dunia. Kemalangan menaiki kereta Hilux. Saya tahu Hilux tu. Hilux bertembung, beliau meninggal dunia di tempat kejadian. Dia tu Syamsul Amri Ismail, penceramah terkenal dia kata tu. Meninggal dunia akibat daripada kecederaan di kepala di Lebuh Raya Ilit. Balai Bomba Sepang dan Penyelamat menyatakan beliau mengeluarkan mangsa. Kejadian berlaku kira-kira jam 1.30 petang. Saya call tadi 1.50. Accident 1.30. Macam mana? Siapa yang cakap dengan kau tadi? Saya tak tahu cerita ni. Kebetulan kereta banyak. Sampai dekat RNR Seman. Alamak, ramai pula orang. RNR Seman kan tengah renovate sekarang ni. Cuma yang ada toilet dekat stesen minyak tu dengan surau kecil tu. Cakap, tak apalah, saya pun masuk Seremban, main kat Masjid Negeri. Lepas Masjid Negeri, saya tak tahu orang semua dah huru-hara dah ni. Ramai dah tersebar satu Malaysia. Ustaz Don semua cari saya. Dr. Izzah Harib pun cari. Semua cari. Yang seorang tu pula call mak saya, tapi dia tak nak mak saya risau. Macam mana? Kau sihat? Sihat? Ada apa-apa hari ni? Okey ke? Okey, kenapa? Tak ada saja tanya. Maknanya mak saya tak tahu.
Dia tak cakap. Lapilah sampai juga kat mak saya, mak sudah macam ni, dah tak boleh mak. Apa hal pak ni. Dah call saya tak dapat. Orang rumah yang dah cakap dengan saya tadi pun call tak dapat pula. Betul ke ni, tahu tak Samsul dapat dah meninggal, call sana sini tanya. Saya tak tahu apa-apa ni. Saya lepas semayang tu pula pergi isi minyak. Siap ada seorang India tegur saya pasal RFID. You punya ni RFID, kalau orang ambil cabut ni stiker, letak kat dia kereta, jangan tak apa, kita boleh trace apa. Dia pakai dekat mana, jadi kita boleh tahu dia punya kereta. Oh iyalah, betul lah. Ni RFID, you tahu ke apa? Saya tanya. Ni tahu tak RFID tu apa? Apa? Reverse forward, insya-Allah dapat. Saya kata kadang-kadang pergi tak angkat, kena reverse dulu, ke depan balik baru dia angkat. Macam tu kan. Itu gelak India tu. Saya pun balik, sampai kat rumah dah petang tu hujan lebat. Saya kata besok balik umrah dah ready nak sambut, tak ada sambut. Saya pun bagi salam, tak ada orang buka pintu. Rupa dalam tu dengar dah. Saya pun bagi salam, Assalamualaikum, semua berlari. Iya, bayangan. Saya tak tahu apa-apa, baru saya tahu. Masa tu baru saya tahu tentang kematian saya. Tahu tak soalan Nizam Harib tanya saya apa? Bang, soalan mungkin nakir tak? Dia tanya saya. Dia bergurau. Gila, main-main. Orang tu buat cerita tu, saya buat report polis. Report polis. Jahat tu ni. Dia hantar apa? Sahih ke ni? Dia cakap, pulang kabut semua orang. Kejap kata sebab. Macam-macam lah. Panjang umur. Itulah. Jika telah kukuh ilmu rububiyah, nyata pula ketetapan ubudiyah. Rububiyah ketuhanan, ubudiyah ni kepenghambaan, menghamba diri. Jika keimanan telah teguh di hati, wajiblah taat pada Allah. Kemudian iman itu ada dua, iaitu lahir dan batin. Yang lahir dalam bentuk ucapan dengan lisan, dan batin adalah iktikad dengan hati. Orang-orang mukmin berbeza tingkatan pendekatannya maupun ketaatannya. Keimanan yang dicapai oleh mukmin bergantung kepada kemungkinan mereka untuk capai ketinggian tingkat keikhlasan, tawakal serta kerelaan terhadap hukum-hukumnya. Adapun ikhlas berarti seseorang dalam setiap amal tidak mengharapkan balasan dari Al-Khaliq. Ini ikhlas yang sempurna. Dia beramal, serahlah ke Allah Ta'ala, terpulanglah. Dia tak harap apa pun. Maka jika seorang yang beramal dia mengharapkan pahala, maupun kerana takut akan seksa, jelas tingkat keikhlasan itu belum lagi sempurna. Nampak? Maknanya kita kan tak nak lah kan, apalah bala untuk aku ni, besok kena seksa pergi neraka, tak nak. Masih lagi belum cukup lagi. Dia beribadah sebab tu tanggungjawab dia, dan dia serahlah pada Allah untuk bagi, ataupun serahlah pada Allah Ta'ala. Dia tak mengharapkan pun, tapi serahkan pada Allah Ta'ala. Kan? Sebab dia berusaha beramal masih untuk dirinya sendiri, itu sebab belum sempurna. Dirawikan bahawa Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang kamu bagaikan anjing jahat. Jika takut dia bekerja, jangan pula seperti buruh yang jahat jika tidak diberi upah lantas tidak bekerja. Nampak? Anjing yang jahat, orang yang bekerja pun ada orang kerja yang jahat. Bila kita maknanya secara tak langsung dalam hadis ni Nabi sebut apa? Orang yang tak bekerja sebabkan dia tak dapat upah atau upah tak cukup tinggi ke apa, ni masuk dalam kategori orang yang jahat. Orang bekerja ni kadang ada majikan yang ada masalah, kan? Dia dalam masalah, mungkin ada payment sangkut ke projek tergendala ke. Jadi bila susah tu, masa tu lah dia buat susah, dia menyusahkan lagi majikan dia. Sedangkan bukannya gaji itu tak dapat langsung, mungkin lewat sikit, ada yang mogok dan sebagainya. Betul lah. Allah SWT berfirman, yang bermaksud di antara manusia ada yang menyembah Allah di pinggir-pinggir dalam keraguan. Dia menyembah tapi dalam hati tidak kan, tak yakin, keraguan. Jika dia tertimpa kebajikan, tenteramlah hatinya. Tapi jika dia tertimpa cubaan malapetaka, dia berbalik menjadi kafir, dia telah merugi di dunia dan di akhirat. Surah Al-Hajj ayat yang ke-11. Sungguhnya jika kita boleh melaksanakan ibadah, itu adalah kerana kemurahannya kepada kita. Demikian halnya dia memberikan pahala kepada kita adalah semata-mata merupakan kemurahannya kepada kita belaka. Adapun jika dia membalas orang yang tersesat adalah keadilannya juga. Nampak? Kita semayang ni sebab kemurahan hati Allah bagi kekuatan kat kita. Ada orang Allah Ta'ala bagi dia sakit, tapi kekuatannya tu, kekuatan dia bangun, dia nak buat juga walaupun dia sakit. Maknanya kemurahan Allah tu kita doa tu. Itu sebab kita minta Allah, ya Allah berikanlah kekuatan untuk aku agar aku terus istiqamah, ya Allah. Minta.
Sebab Allah ni, kemurahan Allah bagi kita rezeki lah. Anak kita kan cakap, rezeki kau, anak kau baik, rajin pergi masjid, pergi surau, kan, semayang tak tinggal, bertuah kau. Dia kata kan, Allah, semua izin Allah tu, kita kata kan, itu mana kemurahan hati Allah. Ada orang tu yang saya tengok, dia sakit lutut, dia tak operate. Dia kena operate ni kan, apa ALC apa, kan kat lutut tu kan, yang dia punya grease dah habis kan, yang tu kan, dia kena operate. Tapi kalau dia operate, lutut dia tu tak boleh lipat habis. Dia macam tu kan, sikit aja. Jadi dia tak nak, dia tak operate. Jadi apa dia buat? Setiap kali semayang, dia tak semayang kat kursi pun, sebab dia tak nak semayang kat kursi. Sebab apa? Sebab dia nak sujud. Masa angkat takbir lagi, dia mulakan angkat takbir tu, orang berdiri, dia melutut. Dia melutut. Allah, kat mana? Kat kampung Melokai, Kuala Pilah. Saya nampak tu. Jadi nak tunjuk orang kan, mana-mana kemurahan hati Allah. Allah bagi dia kekuatan dia nak buat. Ada orang sakit langsung tak buat. Tak. Matilah. Ada orang macam tu. Putus asa dah terus. Ada orang macam tu. Kan? Ada orang tu nak semayang, nak semayang. Kata, mak kita pun ambil lah air kan, mak yang terbaring dekat hospital tu, kita pun lah ambilkan wuduk dia, buat kan. Dah mak boleh solat. Dalam keadaan tu nak solat lagi. Nampak tak? Ya, ingat tak Nabi sakit macam mana kan? Nabi kata, Nabi suruh, dah solat ke belum? Sahabat-sahabat semua tunggu kau Rasulullah. Suruh Abu Bakar imamkan. Kan, suruh solat macam mana pun. Nabi sakit pun tanya orang dah solat ke belum. Tengok. Itu yang masa hari yang last tu, Nabi tinjau daripada tingkap rumah Nabi tu, tengok sahabat-sahabat semua solat kan. Bila nampak semua solat, Nabi senyum. Jadi sahabat-sahabat ada yang ternampak Nabi dah sembuh, dengan Nabi dah sihat. Rupanya itulah senyuman terakhir kan. Macam mana pun sakit, macam mana pun solat, apa pun solat, jaga. Tak jaga hubungan dengan Allah, Allah tak jaga gitu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tu ya. Macam mana sibuk sekalipun lah, jaga solat. Ya, ni pesan kat diri sendiri kan ni. Kadang leka je. Lagi satu lagi kan, tu yang seronok bila musafir ni, pergi Pondok Mualim Slim River, boleh jamak kan. Kadang-kadang balik, kadang-kadang bila dah selalu jamak, kadang-kadang macam belum semayang lagi, tadi dah jamak, tinggal boleh jamak takhir, jamak takdim kan. Satu lagi jamak takyah. Jangan buat ni jamak takyah tu. Perangai betul orang ni kan. Tapi boleh tak kalau saya buat, saya walaupun ni, tapi saya nak semayang penuh sebab rasa tak puas lah. Kan ada orang cakap itu kan. Boleh, tetapi adabnya, bila Allah dah bagi satu rukhsah pemberian hadiah kat kita, memudahkan kita, kalau kita tak ambil, macam kita sombong dengan Allah. Ya, buatlah. Itu yang saya kata, saya bawa ada pakcik kau darwah abah saya tu pergi, dia tak biasa semayang jamak, tak pernah jalan jauh. Dia tanya, oh macam ni ya, pakcik tak pernah buat ni, jamak zuhur dengan asar, buat pada waktu asar masa tu. Jadi saya kata, cik, zuhur tadi pun nak kira solat lah. Oh macam tu. Buatlah maghrib. Maghrib ni potong tinggal berapa? Tak, maghrib penuh. Saya kata maghrib 3, lepas tu kita buat isyak 2. Esok pagi nak macam subuh, dia tanya saya, subuh ni nak combine dengan mana? Tak ada, subuh dia sendiri je. Tak, sebab soalan tu memang orang tanya kalau orang tak biasa buat. Nampak tak kan? Jadi orang tak buat, memang macam tu lah. Adalah satu hamba Allah ni pergi Mekah, pergi umrah, perempuan. Orang pergi daripada Taif pergi Qarnul Manazil, semua mikot kat sana. Dah mikot, tak sampai sana tak mikot, salah lah. Salah, melainkan orang-orang yang tertentu. Itu pun ada yang niat bersyarat kan. Sampai je di hotel, orang semua siap-siap nak buat umrah. Turun, dia kata dia tak sihat, pergilah dulu, dia kata. Bila balik rumah pula, balik ke bilik, tengok dia masih belum bangun lagi. Tapi besok dia cakap dengan orang, dia pergi, dia naik motor, dia naik skuter. Masa bila kau potong?
ada juga kot jemaah ni, ada seorang dua yang naik skuter sebab sakit kaki. Setiap hari balik bilik lambat, pukul 2-3 pagi, bangun pula 2-3 petang. Tanah suci ni. Dan untuk makluman semua, sampai balik tak buat umrah. Apa hukumnya? Dia balik ke Malaysia dalam keadaan dia masih berihram. Bayangkan potong kuku, bayangkan potik daun, semboleh binatang bersama dengan suami. Bayangkan tu. Ya. Ada orang yang tak perasan. Dia tak perasan. Terperasan tuan. Ada orang macam tu kan. Saya terkejut tu. Saya pun mikir, rupanya orang perempuan kan tahulah. Dia perempuan merhati, siapa tu tahu kan. Tu yang tahu tu. Dia tanya, saya pun telefon lah Ustaz Haji Syarizal daripada Tabung Haji kan, macam mana. Dia kata memang kena. Ada seorang ni hamba Allah, Ustaz Luqman pilot beritahu, dia bawa anak dia yang kecil untuk buat umrah. Dia terlupa bila dia bawa, dia niatkan untuk anak dia tu. Sekali dia bawa anaknya, maka untuk dia tak selesai. Sedangkan dia niat ihram, tahallul budak tu je, dia tak tahallul. Sebab kaki budak tu tak jejak ke tanah, ada hukum dia tu. Ada hukum dia tu, nanti tanyalah. Jadi dia tak selesai. Balik sakit. Tak tahu apa hal. Jumpa doktor kata tak ada apa-apa. Sakit, makin lama makin teruk. Sudahnya orang pun tanya, kau sakit bila mula sakit? Balik pada umrah. Tanya balik buat umrah tu, apa kau buat macam ni tu? Dapat tahu. Sudahnya suruh dia bayar dam seekor kambing. Seekor kambing dekat Arab Saudi 400 rial. 450 rial, 500 rial kan tu. Sini kat Malaysia 1000 lebih. So boleh dam bagi orang yang seekor kambing ni, alhamdulillah elok. Sihat. Jangan main-main. Itulah dia kan. Macam mana boleh cerita tu tadi? Apa macam duduk sampai situ? Sedap cerita kan. Ikhlas belum sempurna kan. Jangan jadi seperti anjing yang jahat. Macam tu kan. Okey, jadi kemudian tawakal pula, percaya penuh kepada Allah serta bersandar kepadanya dalam setiap keinginan. Hati tetap damai dan tenteram. Orang bertawakal pada Tuhan tahu bahawa takdir dan segala sesuatu itu di bawah kekuasaan Allah juga. Tidak bergantung pada ayah, anak, harta benda maupun kerajaan, melainkan dalam setiap urusan berkat hidayahnya mereka selalu kembalikan kepadanya, selalu berharap kepadanya. Barang siapa bertawakal, dia lah yang mencukupinya. Contoh, ada satu jawatan kosong. Kita pun adalah kat sini jawatan kosong menjadi penyelia pondok muallim. Contoh, yang minta 20 orang perempuan, dia nak cik perempuan 20 orang minta. Semua tahu ni jawatan kosong satu. Kemungkinan kita nak dapat 1/19. Mungkin dia dapat kot, mungkin dia dapat. Aku rasa aku boleh dapat kot. Sekali tak dapat, jangan hati dia, tak apalah, rezeki dia. Aku tak dapat pun tak apa. Macam tu. Datanglah setan, wakil setan. Macam mana kau boleh tak dapat? Sepatutnya engkau. Wah, tu ayat yang sedap tu. Yang banyak jadi mengasut selama ni, yang kita jadi tak redha sudahnya. Sedangkan kita tawakal, serah pada Allah. Bila serah pada Allah, kita tak rasa apa pun. Dapat, alhamdulillah. Tak dapat pun kita yakin ada rezeki lain Allah bagi kita. Tu je. Kan, anak-anak kan kita tengok kan kadang. Tengok. Anak ni apalah bengap sangat. Ikut siapa? Teruk betul. Fail semua. Tak tahulah jadi apa budak ni. Nanti kan, kena sangka baik. Tiba-tiba lepas 10-20 tahun, rupanya anak ni dia bekerja dengan orang, kerja kat syarikat orang. Rupanya seorang tu jadi driver, tapi semua orang cakap dia ni baik. Masa tu pun mengaku dia memang baik daripada dulu. Wah, dulu kau nyumpah dia macam mana? Rupa-rupanya sakit. Bila sakit, kita sakit. Anak yang tak berapa cerdik tadi, dia yang jaga kita. Kita dah sengit dah muka. Cakap pun dah tak boleh. Nak apa mak?
Oh, jambu batu, tahu dia. Kan? Yalah nanti saya cari ya mak. Tahu dengan asam sekali kan ya. Nampak? Dah lah dia jaga kita, dia faham lah tu. Satu susah nak cari. Melampau betul Samsul debat kalau bab cerita. Itulah dia. Kan? Jadi mana kembalikan kepada Allah, dialah yang akan mencukupi kita. Tak sah kita tawakal, serah pada Allah. Adapun redha kedamaian hati tak ada perjalanan takdir menimpanya. Setengah ulama mengatakan orang paling dekat pada Allah adalah dia yang paling rela terhadap apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Bahkan ada kalam hukamat berbunyi, boleh jadi sihat itu penyakit, sedangkan sakit itu adalah ubat. Kalam itu sama dengan bunyi syair, betapa banyak nikmat jadi musibah bagimu dan kemudahan mengundang bahaya untukmu. Bersabarlah selalu atas segala menimpamu. Sungguh setiap perkara ada akibat, setiap kesulitan ada jalan keluar, setiap kejernihan ada juga kekeruhan. Tengok, nikmat jadi musibah, kan? Nikmat jadi musibah, kemudahan mengundang bahaya. Nikmat dapat kereta zap, accident, mati. Nikmat. Bukan kata jangan naik kereta, tak. Maksud dia dah berbangga, seronok sangat dah, kan? Kemudahan jadi glamour, popular, seronok, duit, kaya, banyak duit, tunjuk ke orang. Tiba-tiba anak kena culik. Contohlah, tak jauhkan. Jangan main-main sekarang ni, pelik-pelik dah sekarang ni. Semua share dekat dalam media sosial. Orang dah tahu dah anak sekolah mana, ini buat apa. Orang jahat ni tunggu peluang aja. Tu masalah dia. Allah SWT berfirman, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Maksudnya boleh jadi kamu benci tak ada satu sedangkan ia lebih baik bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 216. Ditimpa sakit, penyakit, tumbang Allah. Rupa-rupanya Allah tunjuk baiknya isteri. Jaga. Isteri sakit, suami jaga. Ya Allah. Punya sayang suami dekat isteri tu. Sampai isteri ni meninggal jaganya. Allah. Dah meninggal, setiap hari datang siram kubur. Baiknya lah. Lepas ada bawa dia 2 jak air, bawa doa-doa siram, doa-doa siram. Orang cakap baik betul haji. Saya ngaji dengan rumah haji ya, bukan apa. Arwah ni dah pesan jangan kahwin lain selagi rumput tak tumbuh. Tu yang hari-hari dia menyiram tu. Tak tumbuh-tumbuh pula rumput tu kan. Tak apa jadi tanah yang dia pakai ni kata. Cerita je tu, bukan cerita betul. Cerita aje. Jangan menyalin pula ya. Itulah. Sayang dia kat bini dia ya. Kan? Sungguhnya ketaatan seorang hamba pada Tuhannya belumlah sempurna melainkan dengan meninggalkan dunia. Ia merupakan tabir utama bagi hati. Oleh kerana Al-Walid berkata, jika aku tahu dengan yakin bahawa seluruh hidupku hanya sesaat saja, mengapalah aku tidak menggunakannya untuk kebaikan dan taat saja? Dia tanya. Hidup sekejap je, kenapa tak gunakan untuk taat? Tak guna untuk benda lain, buat benda lain. Mengelinjang ni, atau mengelinjang. Melinjang ni tak tidur diam. Kan, mengelintin. Apa dia? Mengelenyau. Tak tidur diam. Lesek. Ni 9 cakap. Tak tidur diam. Ada je nak diusik sana sini. Enjoy lah kepala otak tu. Nak suka-suka je. Kan. Pernah ada seorang lelaki berkata pada Rasulullah SAW, aku tidak suka mati. Rasulullah bertanya, apakah engkau punya harta benda? Lelaki itu menjawab, ya. Kemudian Rasulullah berkata, dahulukan hartamu, sungguhnya seseorang akan berada di sisi hartanya. Maksudnya Nabi beritahu ni, kan, kalau tak suka mati, dahulukan harta, maknanya suruh urus harta ni. Sebab harta yang diuruskan dengan baik, kan, apa-apa pun nanti boleh jadi saksi untuk jaga dia. Amalan dia tu pahala akan dikira. Dirawikan dari Nabi SAW bersabda, kebaikan itu ada dalam 3 hal: ucapan, pandangan dan diam. Siapa yang ucapannya bukan dalam berzikir pada Allah, sia-sialah ia. Siapa yang dalam penglihatannya tidak mengambil iktibar, sungguh telah lupa dia. Dan siapa dalam diamnya tidak untuk tafakur, berarti dia tengah lena.
Meninggalkan dunia adalah membuang segala fikiran terhadapnya serta tidak mengharapkan kelazatan darinya, sebab fikiran itu dapat menumbuhkan kehendak akibat adanya hubungan antara fikiran dengan hati dan jiwa. Hendaklah engkau takut melepaskan pandangan pada sesuatu tidak halal. Pandangan itu ibarat panah yang selalu tepat mengenai sasaran. Dalam perkara ini Rasulullah SAW telah bersabda, pandangan itu panah di antara panah-panah iblis. Siapa meninggalkannya kerana takut pada Allah, akan diberi dia iman yang dapat dirasakan dalam hatinya. Setengah hukamat menyatakan siapa membiarkan pandangannya liar akan banyak duka citanya, sebab dia akan lama menetap di neraka sakar. Jagalah pandanganmu. Jika engkau membiarkannya liar, kedua matamu akan membawamu jatuh ke dalam hal yang tidak engkau sukai. Tapi jika engkau memiliki keduanya, menguasai kedua-duanya, akan kau memiliki pula seluruh badanmu. Pernah ditanyakan kepada Platon, di manakah antara keduanya lebih membahayakan hati, pendengaran atau penglihatan? Dia menjawab, bagi hati keduanya ibarat dua sayap burung yang tidak boleh naik maupun turun tanpa salah satu darinya. Jika sayap itu kuat, mampulah dia terbang tinggi, tapi jika salah satunya dipotong, tentulah dapat melemahkan yang lainnya. Mata tu sebab orang tua dulu kata daripada mata jatuh ke hati. Tak macam mana tak tahulah, mata jatuh ke hati. Maksudnya daripada mata, hati ni dah mengurai macam-macam dah. Mata tadi tak ada nak beli pun, tapi tengok mata ni bukan tengok barang tu, dia tengok orang lain beli. Wah, kena beli juga ni kan. Hati kadang-kadang tak ada keperluan pun beli, janji beli. Sekarang ni nak pula zaman Shopee kan. Tekan-tekan sampai benda nampak tak banyak, dia beli tu RM30 harga, RM15. Tapi kalau dah istiqamah sebulan dah berapa ratus beribu. Istiqamah beli tu, tangan mengeletah kalau tak tekan Shopee. Badan bisa-bisa betul. Baru ni saya beli apa tu dekat Indon, apa ubat tolak angin, baguslah ubat tu. Kalau kita apa kan, tapi rasa ni memang tak sedap memang kalau kita badan tak sedap, minumlah itu insya-Allah. Okay. Saya pergi Indon ni tu macet, jam teruk. Pergi ke Bandung makan nasi ayam penyet, la ilaha illallah, sedap betul. Hingus tu sampai keluar naik balik macam tu lah. Dia sadap macam tu lah kan. Pengotor tu ustaz ni. Tak ada lah. Tak, tapi memang sedap lah. Dia punya sambal, dia kena pedas dia apa semua. Lain macam terbayang. 2 hari saya ulang tempat tu. Saja cerita makan. Ni ramai puasa Rejab lah tu. Balik ni mula buat ayam penyet. Kalau dapat mangga masam kan, racik, lepas tu tumbuk dengan ikan bilis, perah limau, jadi sambal gesek. Sedap. Dia kena pelam muda tu. Saya ni nampak yang muda, selera orang tua tu salah tu. Telah berkata Muhammad bin Delau, cukuplah kehinaan hati seseorang di hadapan Allah dan orang-orang berakal bila dia memandang pada setiap apa terlintas padanya. Dia apa terlintas pandang, semua nak tengok ni. Pernah seorang zahid melihat lelaki mentertawakan seorang pemuda, lalu berkata kepada lelaki itu, wahai orang yang rosak akal dan hatinya, wahai orang yang merosakkan pandangannya, tidakkah kau malu pada malaikat pencatat dan malaikat penjaga yang mengawasi perbuatan, mencatat amal dan melihat kepadamu serta menyaksikanmu dengan bala lahir dan belenggu? Tipuan di mana engkau tegak, di situ adalah tempat orang tidak peduli siapa yang berada di situ maupun makhluk yang melihat ke situ. Dia tak ada sibuk, mata dia liar, tengok sana tengok sini, lepas tu bagi ulasan macam-macam. Itu sebab saya, walaupun ada banyak media sosial, saya jenis tak suka tengok. Tengok kan, aduh, kan hati macam-macam kan. Tu belum cerita lagi, tengok muka saya kan. Dalam TikTok tu jap-jap sudah buat ya Allah. Saya risau apa tau? Saya risau orang yang marah dengan saya. Betul ya. Kalau yang share ceramah tu sama lah. Betul saya kata tadi, kadang ada orang yang ambil kesempatan, tak tahu apa hal kan? Zaman sekarang. Al-Qadli Al-Arjani berkata, wahai kedua pandanganku, kalian telah bersuka-suka dengan memandang. Kalian inginkan hatiku berlaku buruk. Cukuplah kedua mataku mempengaruhi hatiku. Ia lancang berusaha berdua membunuh hati yang satu. Nampak? Mata. Telah berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, mata itu perangkap syaitan, melahap seluruh anggota dengan cepat. Jika nafsunya menyuruh anggota badan itu taat kepada Tuhannya, sampailah angan-angannya. Namun jika anggota badan itu memperturutkan nafsu mendapatkan kelazatannya, sungguh rosaklah amalnya.
Nampak? Itu sebabnya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi kan? Semua tahulah ni ulama sohor ni, dia banyalah taat ni. Dia setiap kali semayang menangis sampaikan matanya hampir rosak. Jumpa dengan tabib kata, mata kamu ni kalau kamu terus menangis macam ni, kamu buta tak lama lagi, jadi berhenti menangis. Maka kata Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, apalah gunanya nikmat mata Allah bagi ke aku kalau aku tak gunakannya untuk menangis kepada Allah. Dia kata, biar kau nak cakap apa cakap lah. Menangis hari-hari nangis. Kita ni banyak golak kan. Banyak golak, tapi yang risau orang yang kuat tergolak kat sini, dia lah paling copek menangis. Betul tak? Dia kalau penggali tu macam senang suka lah, dia senang juga menangis biasanya. Tengok bersamamu merau kan. Jika mereka bersyair, jika nafsu seseorang cenderung bertaat, tidak terpaut oleh hiruk pikuk maksiat, dan ikuti pula anggota badan berbuat. Semua itu adalah pemberian dan nikmat. Kemuliaan menghadangnya di darul khulud saat dipotong ponok orang membuat maksiat. Makna kata nafsu ini cenderung, kalau cenderung bertaat selamat, kalau tak habis hanyut tuan-tuan. Tapi kata Abdullah bin Mubarak, dasar iman adalah membenarkan apa dibawa Rasulullah. Siapa membenarkan Al-Quran, dia akan berusaha mengamalkannya dan selamat dari sesaan di neraka. Siapa menjauhi larangan akan berusaha untuk bertaubat. Siapa mengambil makanan halal, dia mesti bersikap warak. Dan siapa melaksanakan kewajipannya, Islamnya menjadi sah. Siapa jujur dalam pertuturan, selamatlah dari akibat dari tanggungjawab. Siapa menolak kezaliman, selamat dari kisas. Siapa melakukan sunnah-sunnah, bersihlah amalnya. Merasa ikhlasnya untuk Allah, diterimalah amalnya. Nampak? Pertuturan pun, bila silap pertuturan, dia ada tanggungjawab untuk melaksanakan apa yang dipertuturkan. Sikit-sikit buat apa-apa. Kemudian dirawikan dari Abu Darda, dia berkata pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nasihatilah aku. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, bekerjalah yang baik, beramal yang soleh, mintalah pada Allah rezeki sehari untuk sehari. Hitunglah dirimu termasuk mayat-mayat, dan takutlah engkau dari ujub tak ada amal, sebab itu termasuk bahaya besar yang dapat merosakkan amal. Sungguhnya orang yang ujub tak ada amalnya, dia yakin dengan amalnya boleh menyelamatkannya, padahal dia tidak tahu apakah Allah menerima amalnya atau tidak. Boleh jadi kemaksiatan yang menyebabkan kerendahan itu lebih baik daripada ketaatan yang menyebabkan kesombongan, dan hendaklah kamu takut pula dari riak. Bukanlah makna boleh sebut kemaksiatan yang menyebabkan kerendahan itu lebih baik tu kita buat maksiat hanya tu. Tak, maksudnya kadang-kadang orang tu terasa dia tu baik sangat, dia rasa dia baik sangat, dia beribadah, dia rasa ni akan menyelamatkan dia. Jangan, hati-hati. Kita berharap, antara takut dan berharap, ya Allah kau terimalah amal aku, serah pada Allah, jangan yakin sangat. Tu yang jadi ujub tadi tu kan. Itu yang ada orang kadang nampak dia buat maksiat, tiba-tiba dia tersedar dengan maksiatnya, dia tersedar maksiat, dia pun beramal. Itu lebih baik daripada orang yang beramal teruk tadi tapi terasa bahawa dia tu hebat, Allah akan terima amal dia. Yang dikatakan tentang firman Allah SWT, waktu itu teranglah hati mereka daripada Allah apa-apa yang tiada mereka sangka. Surah Az-Zumar ayat 47. Bahawa mereka di dunia telah melakukan amal-amal baik, namun di hari kiamat yang nampak oleh mereka adalah amal buruk. Oleh kerana ba'du salaf apabila membaca ayat ini mereka berkata, celakalah bagi orang-orang yang riak. Dikatakan pula tentang firman Allah SWT yang bermaksud, dan janganlah ia mempersekutukan dalam menyembah Tuhannya dengan satu apapun. Surah Al-Kahfi ayat 110. Dia memang tak menyembah Tuhan lain, dia tak menyembah lain, tapi kadang-kadang sikap dia terhadap satu perkara menyebabkan dia mengutamakan benda lain lebih daripada Tuhan tanpa dia sedar kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah maghrib lah, alah lek lu main dulu, dia tak sedar tu kan. Dah tu tak apa, sempat lagi. Tu lengah-lengah tu still makna ni langsung biarlah main dah dulu, dia kan, seolah mengutamakan yang lain. Tu janganlah kau melahirkan kerana riak atau menyembunyikan kerana malu. Dirawikan dari Ibnu Mas'ud bahawa ayat Quran yang terakhir diturunkan adalah maksud takutlah kamu akan hari akan dikembalikan kamu pada hari itu pada Allah dan sempurnakan balasan bagi tiap-tiap apa usaha orang, apa pun usahanya, sedangkan mereka itu tiada teraniaya. Surah Al-Baqarah ayat 281. Semua yang kita buat Allah Ta'ala akan balas.
Muhammad bin Bashir berkata, semalam kamu lewat sebagai saksi yang adil. Harimu ini juga menyaksikan perbuatanmu. Jika semalam kamu buat buruk, lipatkanlah kini dengan kebaikan, engkau terpuji. Jangan kau tunda perbuatan baikmu sampai esok. Barangkali esok akan datang namun engkau telah tiada. Yang lain juga bersyair, telah kau lakukan dosa yang kau inginkan, kau tunda juga taubat di masa datang. Sedang mati datang di saat tiada diduga. Itu bukan perbuatan orang berakal. Kalau kita menangguh-nangguhkan buat maksiat, sedangkan tahu bila-bila kita boleh dicabut mati, boleh cabut nyawa kita jadi mati, tapi kita tetap lagi leka, maka itu bukanlah perbuatan orang yang berakal. Tu Nabi kata orang yang paling cerdik, orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Nabi Daud AS berkata kepada Nabi Sulaiman AS, dapat dilihat ketakwaan seorang mukmin dengan 3 hal. Baiknya tawakal dalam sesuatu yang dia dapatkan, baiknya redha dalam sesuatu yang dia peroleh, serta baiknya kesabaran terhadap sesuatu yang tiada. Siapa sabar atas bala, sampailah ia terpenuhi. Seorang lelaki bersyair, mesti engkau bersabar atas kehilangan satu yang hilang, tidak perlu engkau bersedih. Jika dunia menawarkan gemerlapannya, maka sabar terhadapnya alamat kebaikan dan wara. Patahkan nafsumu selalu, kan kau dapatkan apa yang kau inginkan. Yang lain pula bersyair, sabar itu kunci cita-cita, selalu menolong tidak hentinya. Sabarlah meski panjang beberapa malam, barangkali kedukaan akan bertukar kepada kesukaan. Barangkali keberhasilan itu tergantung pada kesabaran, yang tidak mungkin itu tidaklah ada. Sedap kan dengan syair-syair yang lama ni kan. Yang tu kalau kita baca tu, kalau tu tulis kan, letak kan, tulis hadiahkan hari lahir kat orang kan, tulis ni syair-syair ni bagus. Juga yang lain bersyair, sabar itu tali iman yang terkuat, benteng pertahanan dari tipuan syaitan. Sabar punya akibat terpuji, akibat tergesa-gesa adalah rugi. Nampak? Jika kau bertemu saat menyedihkan, itu biasa tabiat zaman, kenakan baju kesabaran. Nampak tak? Biasa kita menunggu saat momen yang menyedihkan, itu biasa tabiat zaman. Kejap sedih, kejap suka, kejap sedih, kejap suka. Zaman akan bertukar ganti. Pakaikanlah, kenakanlah baju kesabaran. Adalah ia utusan Ar-Ridwan. Kemudian sabar itu berbagai cabang. Sabar menjalankan kewajipan terus menerus dengan sempurna dalam waktu terbaik. Sabar menjalankan sunnah. Sabar tak ada orang-orang yang menyakitkan. Sabar orang menyakitkan pun kena sabar. Siapa orang menyakitkan tu? Laki Dan. Suami aku lah, katakan sabar. Isteri aku lah, hari-hari mebel ni pening mala. Tak apa, sabar. Sabar menjalankan sunnah. Sabar menjalankan sunnah Nabi. Sabar tak ada orang-orang yang menyakitkan. Bukan senang sabar atas sunnah Nabi. Contohnya puasa sunat Rejab, bukan senang. Kita pun nak puasa, dia makan sambal sebelah kita. Kita nak puasa, semua makan. Contoh kan, bukan senang. Sabar tak ada orang yang menyakitkan. Sabar atas penyakit, sabar atas kefakiran, sabar dari maksiat dan syahwat maupun syubhat, serta kecerobohan seluruh anggota badan dan sebagainya. Jadi itulah dia, sabarlah banyak tuan-tuan. Saya ni betul lah, timing cantik. Kan, mudah-mudahan. Maknanya tajuk kita hari taat dalam meninggalkan larangan ni, ingat, taat satu, tinggalkan larangan satu. Dua-dua ni 600 dan 700 tingkatan darjat pahala. 300 dan 600 tingkatan darjat pahala Allah bagikan kita. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada tajuk bab 28 pada kuliah yang akan datang. Apalah kau nak lorak dalam mikrofon? Jadi itu saja. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran walaupun sedikit, kita sama amalkan dan sebar panjangkan kepada yang lain.